Sejarah Tani Yutaka, iaitu seorang perisik Jepun di tanah Melayu yang berdendam pada orang Cina. Tahukah kalian, Tani Yutaka dilahirkan di satu perkampungan kecil di Jepun pada tahun 1911, dan apabila Perang Dunia Pertama tercetus, keluarganya membuat keputusan untuk berpindah ke tanah Melayu dan menetap di Kuala Terengganu. Di sana, keluarga Yutaka mula membiasakan diri dengan budaya dan adat orang Melayu sehingga tahu bertutur dalam logat Terengganu dan memakai pakaian tradisional iaitu berbaju Melayu, bersongkok serta bersamping. Malah dalam filem Jepun yang menceritakan tentang Tani ini bertajuk Marai no Tora, yang juga turut menunjukkan Tani berpakaian seperti orang Melayu. Keluarga Yutaka juga turut membuka kedai gunting rambut di Kuala Terengganu, dan Tani juga telah memeluk Islam dengan nama Muhammad Ali bin Abdullah dan dikatakan telah jatuh cinta dengan seorang perempuan Melayu dan berkahwin. Namun perkahwinan tersebut tidak kekal lama. Beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua meletus, Tani telah menerima surat dari kerajaan Jepun yang memaksanya untuk menjalani ujian direkrut sebagai tentera di sana. Tetapi Tani yang sempat menjalani prosedur standar seperti pemeriksaan doktor telah disahkan tidak layak menjadi tentera kerana tidak cukup tinggi. Selepas gagal dalam ujian ketenteraan, pada masa yang sama telah berlakunya satu peristiwa di tanah besar Cina yang memberikan kesan yang amat mendalam terhadap keluarga Yutaka yang dikenali sebagai peristiwa Mukden. Peristiwa ini merupakan permulaan serangan Jepun terhadap Cina pada tahun 1931, sehingga menyebabkan kaum Cina pada ketika itu turut memusuhi orang Jepun yang berada di tanah Melayu. Keluarga Yutaka juga menerima tempiasnya apabila kedai gunting rambut milik mereka telah dibakar, manakala adik perempuan bongsunya, Shizuoka Yutaka, telah dirogol dan dipancung kepalanya oleh kumpulan gangster Cina. Tidak cukup dengan itu, kepala adik perempuan Tani ini diletakkan di hadapan kuil Jepun untuk dipamerkan. Polis tempatan telah diberitahu mengenai kejadian ini dan kepala Shizuoka tersebut telah diambil lalu dijahit semula sebelum diserahkan kepada keluarga Yutaka. Keluarga Yutaka yang merasa amat sedih telah membuat keputusan untuk pulang semula ke Jepun. Dan pada ketika itu, Tani yang mendapat tahu tentang tragedi kejam yang menimpa adiknya telah menyimpan dendam terhadap kaum Cina dan kembali semula ke Kuala Terengganu untuk membalas dendam. Sekembalinya di Kuala Terengganu pada tahun 1934, Tani telah mengajak rakan-rakan Melayunya untuk membuat satu kumpulan kongsi gelap yang diberi nama Harimau dan mula merompak kapitan-kapitan Cina di Kuala Terengganu dan Kelantan. Segala hasil rompakan mereka diberikan kepada orang susah dan miskin. Walaupun sedar dengan bahaya yang dihadapinya berdepan dengan tindakan balas orang Cina, dendam Tani membuatkan anak Jepun ini menerusi misi rampasan harta-harta dan wang, sehingga kumpulan ini telah membuat onar di sekitar tanah Melayu yang menggusarkan kolonial British. Ekoran fasih berbahasa Melayu dan berpakaian seperti orang Melayu. Ramai orang tidak sedar bahawa Tani merupakan orang Jepun, sehinggalah Tani ditangkap dan dipenjarakan di Thailand. Ini membuatkan identitinya sebagai orang Jepun terdedah. Ketika Tani dipenjarakan pada tahun 1941, Perang Dunia Kedua telah pun bermula di Eropah dan kini tentera-tentera Jepun mahu mengambil alih negeri-negeri jajahan British di Asia Tenggara, termasuk tanah Melayu. Apabila berita mengenai orang Jepun telah mendarat di tanah Melayu, mereka telah menghantar seorang ejen untuk membebaskan Tani dari penjara di Thailand. Tani telah diminta untuk menyertai sebuah agensi yang dinamakan sebagai Fujiwara Kikan, yang diketuai oleh Major Fujiwara Iwaichi, di mana pihak Jepun cuba untuk mempengaruhi para sultan di tanah Melayu supaya bekerjasama dengan Jepun bagi menentang British. Yutaka Tani telah membantu Major Fujiwara dengan mengumpulkan maklumat serta menjalankan sabotaj mengebom kubu pertahanan British di Muar yang sedang dibina, sekaligus memberikan peluang untuk gerombolan tentera Jepun memulakan peperangan gerila terhadap British yang mula berundur ke Johor dan seterusnya memasuki Singapura. Semasa pengakhiran penaklukan Jepun di tanah Melayu, Tani telah menghidap penyakit demam malaria di dalam hutan di Johor dan meninggal dunia pada 17 Mac 1942 di Singapura. Walaupun kisah Tani Yutaka ini tidak terkenal di Malaysia, namun kisahnya cukup popular di Jepun, sehingga namanya tertulis di kuil Yasukuni di Tokyo
Malah, meja Fujiwara juga turut meminta sebuah syarikat perfilman di negara matahari terbit itu untuk membuat filem tentang Tani Yutaka. Filem tersebut yang diberi nama Marai no Tora, di mana lagu Rasa Sayang turut dinyanyikan dalam versi Jepun, beserta pelakon-pelakonnya memakai pakaian tradisional Melayu. Sumber ini daripada kisah